Jadi Imam Nawawi rahimahullah datang ke beberapa hadis dalam bab ni, iaitu bab disunatkan mengerjakan solat sunat di rumah. Walaupun tuan-tuan kalau kita tengok daripada tajuk ni menceritakan solat sunat di rumah, ma'rufnya kita dah tahu. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan kita tahu hadisnya yang menunjukkan bahawa disunatkan solat sunat di rumah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah diletakkan tajuk ni, letakkan dalam bab ni untuk kita menghayati hadis ni. Kan? Menghayati hadis ni. Bukan kita setakat tahu, oh solat di rumah sunat tu, ya tak. Tapi kita tahu dalilnya. Menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun buat tuan-tuan solat sunat di rumah. Nanti ada perbincangannya, di rumah ke di masjid, nanti ada perbincangannya. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubata. Muttafaqun alaih. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sallu ayyuhan nas, sembayanglah wahai manusia, kata dia, orang Islam, fi buyutikum, di rumah-rumah mereka. Sallu, kata Nabi, sembayanglah di rumah-rumah mereka. Fa inna afdala salati salatul mar'i, sesungguhnya seafdal solat, iaitu solat sunat, fi baitihi, di rumahnya. Jadi Nabi menegaskan bahawa solatlah di rumah. Solat apa? Solat sunat. Sunat apa? Sama ada ba'diyah ataupun qabliyah, sunat duha apa, semua di rumah. Asal umumnya macam itu tuan-tuan. Itu asalnya di rumah. Illal maktubata, kecuali solat wajib. Solat wajib tuan-tuan itu solat yang 5 tu. 5 kali seharian, kan? Betul ke? Zuhur, asar, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Itu di masjid, bukan di rumah. Itu di masjid, bukan di rumah. Sebab tu nak ceritakan dalam bab ni, hadis ni nak menceritakan bahawa disunatkan solat sunat di rumah, di rumah. Jadi nak ceritakan, Imam Al-Munawi mengatakan bahawa menjelaskan hadis ini solat wajib di masjid, kata dia. Itu Imam Al-Munawi katakan. Dan solat sunat di rumah agar keberkatan di dalam rumah. Agar keberkatan dia dalam rumah dan dirasa oleh penghuninya. Tu kalau kita solat sunat di rumah, supaya kita menghidupkan ataupun mendatang keberkatan, dan para malaikat pun datang hadir kalau kita amalkan selalu solat di rumah. Cuma ulama mengatakan bahawa sekiranya kalau tiada apa-apa, kan, nak balik ke apa, solat sunat di rumah lebih afdal. Seperti mana kata Nabi, afdalus solat, di rumah lebih afdal. Duha ke, solat tahajud ke, solat apa, kan, sebenarnya afdal di rumah. Cuma harus kita solat di masjid. Harus kita solat di masjid tuan-tuan. Tetapi sekiranya ada kuliah ke apa tuan-tuan, maka lebih aula kita solat sunat di masjid, kerana hendak menuntut ilmu. Bukan kata balik dulu kejap lah, kan, nak solat sunat dulu, kan, balik. Confirm tak datang. Nak rumah jauh, kan, naik kereta balik, niat datang tak ada, kan. Kalau rumah dekat ni, kalau iman kuat tak apa juga datang, kan. Tak, takut tak datang. Jadi aulanya solat di sunat di masjid. Kenapa? Kerana ada urusan lain ataupun perkara lain, apa dia? Menuntut ilmu. Solat di masjid. Tak, kata dia. Kata Nabi, afdal solat di rumah lah. Rugilah. Sebab menuntut ilmu tu ada wajib sebenarnya, kan. Rugi. Kan? Tu dia. Rugi. Maka hendaklah solat sunat di sini. Contoh sekarang-kadang, kadang-kadang ada berlaku tuan-tuan, ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, macam mana Ustaz? Kadang-kadang orang tu dah solat sunat berkali-kali, pada situ ada kuliah, kan, ada kuliah.
Maka nak nyatakan bahawa apa tuan-tuan, ulama mengatakan bahawa sekiranya ada kuliah, contoh kan, sekadar kita solat selepasnya 2 rakaat pun tak lama tak apa. Jangan solat 4 rakaat, 6 rakaat tentang ada kuliah, tak. Kenapa? Wajib dengar ilmu dulu, majlis ilmu. Tu dia. Kena majlis ilmu, kena ada dengar. Kan contoh. Kalau contoh ada kan, wajib dengar kan. Walaupun contoh sini, contoh dia solat sini lama kan, contoh kan. Padahal dia majlis ilmu kan. Kalau nak solat pun pergi belakang contoh. Kan? Tetapi nak ceritakan lebih aula, kita buat dulu solat 2 rakaat ba'diyah contoh kan. Solat apa ni, kita dengar dulu majlis ilmu. Itu lebih aula sebenarnya kan. Lebih aula daripada kita semayang banyak rakaat tapi kita tak dengar majlis ilmu. Itu lebih aula. Ataupun baca Quran contoh kan. Baca Quran kan, tak. Lebih aula mendengar majlis ilmu. Kan. Sebab baca ilmu terhad. Sebab bila baca Quran, bila-bila masa boleh baca tuan-tuan Al-Quran. Kan? Solat sunat, bila-bila kita boleh solat sunat. Tapi majlis ilmu tak tu kan. Kadang-kadang dia masa yang singkat. Jadi majlis ilmu lebih aula kita dengar. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, letakkan bab sunat kita solat sunat di rumah. Dan hadis yang kedua, wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikanlah solat mereka di rumah-rumah mereka. Jadikan solat mereka di rumah-rumah mereka. Solat apa? Solat sunat. Nabi kata solat sunat. Wala tattakhidhuha qubura, dan jangan kamu jadikan rumah itu sebagai satu perkuburan. Sebagai satu perkuburan. Masuk sebagai satu perkuburan ni tuan-tuan, sunyi dari membaca Al-Quran, sunyi daripada solat sunat, sunyi, maksudnya tak ada buat. Zikir tak ada kat rumah, Quran tak baca kat rumah, solat sunat pun tak buat di rumah. Padahal kat Quran di rumah tu banyak Quran, tapi tak membaca. Ada tempat suduk solat pula, tapi tak solat sunat, sunyi. Maka jangan jadi satu sebagai tempat perkuburan. Masuk tempat perkuburan maksud sunyi tuan-tuan, tak ada. Sebab tu nak dikatakan di sini bahawa Syekh Al-Mubaghfuri dalam kitab Tuhfatul Wahzi dan syarah Sunan Tirmizi mengatakan dia syarah hadis ni. Apa dia kata syarah hadis ni? Dia kata hadis ni nak menunjukkan bahawa jangankanlah jadi rumah-rumah kamu kosong daripada zikir-zikir dan ketaatan kepada Allah, kata dia. Jangan jadikan rumah kamu kosong daripada zikir-zikir dan ketaatan kepada Allah. Masuk zikir ni baca Al-Quran. Masuk zikir solat semayang, kita menyebut. Tu dia. Jangan jadi di rumah kamu kosong daripada zikir dan ketaatan, sehingga rumah kamu akan jadi seperti perkuburan, kata Imam Qayyim. Jangan jadi rumah seperti kuburan dan kamu menjadi mayat di dalam rumah tu. Sebab apa? Sebab tak ada dalam rumah solat sunat tak ada, zikir tak ada, baca Al-Quran tak ada, sunyi ada. Yang ada apa tuan-tuan? Tu lagu. Kan? Lagu panjang lagu kan. Apa salahnya tutup sekejap buat solat sunat? Apa salah tutup sekejap baca Al-Quran tuan-tuan? Kerana dengan baca Al-Quran ni tuan-tuan, rumah kita akan jadi nur, cahaya, malaikat rahmat datang tuan-tuan. Kalau kita tak baca Quran, tak solat sunat tuan-tuan dalam rumah, maka macam perkuburan, tak ada sunyi. Yang datang apa? Itu iblis, syaitan datang tuan-tuan. Yang macam. Sebab tu kata Nabi, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadilah solat sunat kamu di rumah kamu. Buat tuan-tuan. Kan? Solat duha ke contoh kan, solat taubat ke, kan, solat tahajud malam hari tu, tolong buat. Jangan jadikan satu sebagai perkuburan. Jangan jadi satu sebagai perkuburan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah
dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu istibab disunatkan untuk solat sunat di rumah tuan-tuan. Dia penting. So itu afdalnya solat di rumah. Yang seperti saya kata tadi tuan-tuan, bahawa sekiranya kalau tuan-tuan tak yakin kalau kat rumah boleh solat sunat, tak, baik solat sunat di masjid. Kalau tak yakin kan tentu. Nanti aku nak buat kat rumah, tapi rasa buat tak buat ya kan tuan-tuan. Kalau kuat tu tak apa, hendak. Tapi kalau tak kuat tu, baik kita solat tu di masjid. Lebih aula. Rugi kalau kita tak buat. Tapi di sini mengatakan yang afdalnya solat sunat di rumah. Solat sunat di rumah. Dan hadis yang ketiga, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada ahadukum salatahu fil masjid falyaj'al baitihi nasiban min salati fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salati khairan min rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum salatahu fil masjid, apabila telah selesai kamu solat di masjid, kata Nabi, falyaj'al li baitihi nasiban, maka jadikan di rumahnya nasiban, diberikan bagian untuk solat. Maka jadi di rumahnya bagian untuk solat. Bermakna solat sunat tuan-tuan. Maksudnya kata Nabi, dekat rumah kita ni buat solat sunat tuan-tuan. Bagi hak dia, bagi bagian dia kat rumah ni solat sunat. Fa inna Allah ja'ilu fi baiti min salati khairan. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberi berkat kepada siapa yang membuat solat di rumah, buat kebaikan. Allah Ta'ala akan beri keberkatan dan kebaikan bagi siapa yang buat solat di rumah. Di rumah. Jadi nak cerita ni tuan-tuan, dalam hadis ni Imam Nawawi rahimahullah mengajak kita bahawa tuan-tuan, kalau boleh perbanyakkan solat sunat di rumah tuan-tuan. Kerana dia ada hak di rumah tu. Ada hak kita nak solat sunat di rumah, ada hak. Bukan di masjid itu kan, tak. Tapi di rumah pun ada hak dijadikan solat sunat. Solat sunat. Maka berilah bagian dia. Sebab tu kata Nabi, falyaj'al li baiti nasiban min salati, maka jadilah bagiannya di solat di rumah tuan-tuan, iaitu solat sunat. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah tuan-tuan, dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu bab solat sunat nawafil di rumah. Itu disunatkan tuan. Disunatkan. Walaupun kita dah tahu tuan-tuan sunat, sampai sekurang-kurang kita tahu ini hadis dia, bahawa sunat kita sembahyang solat sunat di rumah. Perbanyakkan tuan-tuan, perbanyakkan solat sunat di rumah. Dan riwayat lain mengatakan sesungguhnya, iaitu daripada Ibnu Itban. Ibnu Itban ni teman, dia seorang buta. Pada ketika itu Rasulullah dan pada masa itu kawasan tu banjir. Banjir. Ibnu Itban. Lalu Ibnu Itban ni beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kau datanglah ke rumahku, solat dekat rumahku, kata dia. Masa tu kawasan tu banjir. Bila kawasan tu banjir tuan-tuan, Ibnu Itban ni dia ajak Rasulullah datang rumah untuk solat di rumah. Dan ketika itu Rasulullah ajak Sayyidina Abu Bakar. Ketika tu dia ajak Sayyidina Abu Bakar datang rumah Itban. Bila datang rumah Itban saja tuan-tuan, Nabi solat, Nabi kata, mana tempat dia? Maka Ibn Itban ni dia tunjuk satu tempat. Tempat ni memang tempat solat tuan-tuan, di rumah ni. Memang tempat solat. Maka di sini nak mengatakan bahawa pun tuan-tuan, kalau di rumah kita tuan-tuan, disunatkan kita sediakan satu tempat untuk kita solat. Maksudnya kita tak solat bersepah-sepah. Kan solat ke depan, kan solat kat masjid, kan solat kat bilik kan. Tapi adakan satu tempat solat.
Tu dia, disunatkan. Jadi apabila kita nak solat, kita solat sunat kat situ. Ataupun dengan anak-anak kita ke, di situ kita solat. Ataupun secara berjemaah, disunatkan. Jadi satu tempat yang memang untuk solat, tuan-tuan. Kan, di rumah untuk kita solat. Maka kata Nabi, aina turid? Okey, mana awak nak solat? Maka Ibn Tebani dia tunjuk, ni tempat dia untuk solat sunat. Maka Nabi pun solat sunat, dan Nabi buat saf dan solat sunat dua rakaat ketika itu, dua rakaat. Jadi nak menceritakan hadis ni menyatakan bahawa disunatkan dekat rumah kita, tuan-tuan, ada satu tempat khas untuk kita solat. Untuk kita solat. Disunatkan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni letakkan dalam bab, iaitu bab solat sunat, disunatkan solat di rumah, dan disediakan tempat khas untuk kita solat, memudahkan kita solat. Dan hadis yang keempat, wa an Amr bin Ata'in anna Nafi' bin Jubairin arsalahu ila Sa'ibi bin ukhtin Namirin yas'aluhu an syai'in ra'u minhu Muawiyah fi salat. Faqala na'am salaitu ma'hu al-jum'ata fil maqsurah. Falamma sallama imam kumtu fi maqami fasallaitu. Daripada Amr bin Atha' anna Nafi' bin Jubair arsalahu, dia mengutuskannya kepada Sa'ib bin Ukhti Namirin, iaitu saudara perempuannya, iaitu Namirin. Yas'aluhu, dan bertanya mengenai Muawiyah ketika itu solat. Nak ceritakan tentang solat Muawiyah ketika itu. Dia nampak. Faqala na'am, kata Muawiyah, salaitu ma'al jum'ah fil maqsurah, aku solat bersama Nabi Muhammad solat Jumaat fil maqsurah, di masjid ataupun istana sini, kata dia. Falamma sallama imam kumtu fi maqami fasallaitu. Apabila dia kata solat Jumaat ni, apabila selesainya imam beri salam, maka aku berdiri dan aku solat sunat, kata Muawiyah. Aku solat, maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bangun saja, dia terus solat sunat. Dia terus solat sunat. Dia bangun terus solat sunat. Falamma dakhala arsala ilayya, maka dia telah masuknya dan dia berjumpa denganku. Faqala, dan Nabi berkata apa? La ta'ud lima fa'alta, jangan kamu buat begitu lagi, kata Nabi. Jangan kamu buat begitulah lagi. Buat apa, tuan-tuan? Iaitu lepas imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus bangun solat sunat. La ta'ud, kata Nabi, jangan buat begitulah lagi. Iza solaita jum'ata, apabila kamu solat Jumaat, kata dia, fala tasilha bi solatin, jangan kamu solat hatta tatakallama au takhruja, sehingga kamu bercakap ataupun keluar. Jangan kamu solat sebelum kamu cakap ataupun keluar. Bermakna, tuan-tuan, lepas beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekurang bercakap mungkin berzikir Astaghfirullah, Astaghfirullah, itu dah cukup, kan? Ataupun keluar, bangun, keluar, ataupun bangun dan keluar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalika, kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami buat macam gitu. Allah, iaitu ketahuilah, nusila solatan bisolatin, ketahuilah janganlah kamu solat sambung sehingga kamu bercakap ataupun keluar daripada solat. Bermakna, tuan-tuan, apabila imam beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun terus solat, Nabi larang, la ta'dud, jangan kamu ulangi, jangan kamu buat, kata Nabi. Cuma dekat sini mengatakan fala tasilha bi salatin. Fala tasilha, as-salat tu nakirah, tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam dalam hadis ni, bermakna umum, bukan solat Jumaat saja. Bermakna maghrib, isyak, subuh, kan? Dia umum, semua umum. Bermakna bila
solat maghrib ke isyak ke, imam bagi salam dia, assalamualaikum, tak boleh terus bangun terus solat. Tu dia. Kan, tu solat. Cuma sini ulama mengatakan larangan ni bukan dikatakan haram, tapi dikatakan makruh. Dikatakan makruh tanzih, kata ulama. Bukan dikata haram, tapi makruh tanzih. Apa dia? Apabila imam bersalam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia terus bangun solat sunat. Tu dia. Terus bangun solat, itu dikatakan makruh, kata ulama. Makruh tanzih. Sebab tu dalam hadis ni nak menceritakan apa ni ulama menceritakan supaya hikmah dia supaya solat wajib dan solat sunat tak bercampur aduk. Berpisah, kan? Sama ada beristighfar, astagfirullah, tuan-tuan bangun solat ataupun keluar di tempat lain sana solat. Cukup untuk membezakan solat wajib dengan solat sunat. Solat wajib dan solat sunat. Jadi itu hikmah dia, tuan-tuan, sebab tidak bercampur. Jadi ulama mengatakan makruh saja, kan? Makruh tanzih. Dan lebih baik, lebih aula, tuan-tuan, kita ikut macam hadis ni, iaitu hatta natakallam aw takhruju, sehingga kita bercakap ataupun kita keluar. Tu dia, kalau nak selamat, kan? Nak lari daripada khilaf. Keluar ataupun berzikir dulu, subhanallah, alhamdulillah, bangun solat 2 rakaat. Jangan assalamualaikum terus solat 2 rakaat. Tak digalakkan. Itu dikatakan makruh, tuan-tuan, dikatakan makruh. Jadi Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab istihbabul ja'al nawafil fil bait, disunatkan solat sunat ni di rumah, tuan-tuan. Solat di rumah. Itu secara umum ni, di rumah. Begitu juga ada hadis lain, tuan-tuan, nak menyatakan bahawa solat lelaki di masjid, solat perempuan di rumah kan lebih afdal. Tetapi harus kalau kaum wanita tu datang ke masjid, kenapa? Kerana ada majlis ilmu. Datang, kan? Harus datang untuk solat di masjid. Harus. Jadi Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu bab solat sunat di rumah. InsyaAllah pada malam ni, tuan-tuan, kita akan tengok hadis bab yang seterusnya, babul hisu ala solatul witri, bab nak menceritakan menggalakkan solat witir. Bab menceritakan solat witir. Jadi Imam Nawawi rahimahullah datangkan bab ni dan dengan beberapa hadis dalam bab mengenai galakkan ataupun anjuran solat witir. Jadi walaupun kita tahu, tuan-tuan, solat witir, kita dah buat solat witir, kan? Dah masuk, kan? Buat, kan? Sekurang-kurangnya kita tahu hadis dia, kan? Kita tahu. Dan itu adab kita disiplin ilmu. Kalau ada baca kitab, kita tahu ke tak tahu, kita baca juga hadis dia, kan? Untuk mengambil keberkatan. Kita baca hadisnya. Babul hisu ala salatil witri wa bayanu annahu sunnatun muakkadatun wa bayanu waqtuhu. Bab menceritakan menggalakkan solat witir dan penerangan tentang sunnah muakkad dan menerangkan waktunya bilakah solat witir. Berpandukan kepada hadis yang pertama dalam bab ni. An Ali radhiyallahu anhu qala al-witru laysa bi khatmi qasalatil maktubati walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Rawa Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Daripada Ali radhiyallahu anhu telah berkata, apa katanya, tuan-tuan? Al-witru laisa bihatmi kasalatil maktubah. Witir itu tak seperti penghabisan solat wajib. Witir itu tidak seperti solat pengakhiran solat wajib. Walakin, akan tetapi, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ada satu sunnah Rasulullah, itu Rasulullah buat, itu solat witir. Qala, telah bersabda Rasulullah SAW, apa sabdanya, tuan-tuan? Innallaha witrun, sesungguhnya Allah SWT witrun. Witir itu maknanya ganjil. Maksudnya, tuan-tuan, Allah tu Maha Esa, satu.
Allah Ta'ala Maha Esa. Sebab tu dalam surah Al-Qiyamah, Qul huwallahu ahad. Allah yang Maha Esa. Sebab tu dia tak panggil pakai wahidun satu. Tak. Kalau satu tu wahidun, isnani, salasa, dah berbilang-bilang. Banyak pula Tuhan. Tu dia. Sebab tu, ya Allah, mukjizat Tuhan Quran, Qul huwallahu ahad. Guna ahad. Dia tak guna wahidun, isnani, salasatun. Tak. Dia tak guna tu. Kan, terima ahad. Maksudnya Esa. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Satu. Mengesakan Allah. Tiada Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah saja. Tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab tu innallaha witrun. Ganjil kan? Witir ni ganjil. Kan? Yuhibbul witra, dan Allah suka pada witir yang ganjil. Satu. Kan? Kalau kita tengok tuan-tuan dalam syariat, kan? Kalau solat kan 5 waktu kan tu ganjil. Kan syariat semua kan. Kan maghrib kan contoh ganjil, semua ganjil. Yang ganjil-ganjil ni semua Allah Ta'ala suka. Begitu juga solat witir, ganjil. Begitu juga solat maghrib tuan-tuan. Nak ikutkan solat maghrib ni 3 rakaat ni solat maghrib ni, ulama mengatakan bahawa dia adalah satu penutup bagi waktu siang. Solat maghrib ni. Sebab tu 3 ganjil witir. Kan? Seolah penutup waktu siang kata dia. Walaupun dia buat waktu malam, tapi nak ceritakan dia penutup waktu siang, solat maghrib. Dan solat witir pula nak ceritakan penutup pula solat pada waktu malam. Tu dia. Menutup pada solat waktu malam. Tu solat witir. Sebab tu disebutkan witir, ya? Ganjil, kan? Fa'autiru ya ahlul Quran. Maka witirlah wahai ahlul Quran. Witirlah bagi siapa yang membaca Al-Quran pada malam tu. Witirlah bagi sesiapa yang yang solat sunat pada malam tu. Nabi suruh witir. Witir. Sebab tu Imam Nawawi rahimullah dia mengambil hadis ni letakkan dalam bab digalakkan untuk solat witir. Solat witir. Kena buat tuan-tuan. Kan solat. Sebab tu daripada pengajaran hadis ni nak ceritakan bahawa anna solat witir sunnatun muakkad. Sesungguhnya solat witir ni sunat muakkad. Tetapi ada pendapat ulama, berbagai pendapat ulama mengenai solat witir. Di antaranya dia kata apa? Ikhtilaful fuqaha fi hukmi solati witir. Ada beza pendapat fuqaha tentang mengenai solat witir. Apa dia? Fa inda Abi Hanifah annahu wajibun. Bagi mazhab Hanifah wajib kata solat witir ni. Wajib. Tapi nak ceritakan wajibnya tak seperti wajib seperti solat fardu, tak. Tapi bagi pandangan dia kata wajib. Tapi tak seperti solat fardu kan. Sebab kalau fardu wajib pun ada pertikaian ulama. Kan apa maksud fardu, apa maksud wajib. Tapi bagi pendapat Imam Hanafi mengata solat witir tu adalah wajib. Sebab tu tak pelik tuan-tuan. Kan kalau orang sana bila solat witir tak tinggal, terus buat. Tu dia. Dia kata wajib. Dia kata wajib. Wa indal akharin, dan sisi ulama lain iaitu mazhab Syafi'i, Imam Malik kata sunnatun muakkadatun. Dia katakan sunat muakkad, tak sampai wajib. Tu dia. Sunat muakkad. Tu dia. Tak sampai wajib. Tu hukumnya. Kadang-kadang ada ulama mengatakan wajib buat ketika siapa? Orang yang bangun malam ataupun baca Quran wajib buat solat sunat witir kata dia. Tu dia. Sebagian ulama. Yang tak bangun tak wajib buat. Tu dia. Sebagian ulama itu. Yang tak bangun tak wajib buat kata dia. Sebagian ulama. Dan bagi pendapat Imam Ahmad Hanbal mengatakan bahawa sesiapa yang tinggal solat witir ni kata dia tak layak menjadi saksi. Tu dia. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tak layak menjadi saksi. Apa-apa saksi kata dia tak layak. Yang tak buat solat witir terus kata dia. Sampai gitu sekali tuan-tuan. Imam Ahmad kata dia. Contoh dari wali ke solat witir kata tak layak kata sampai gitu. Padahal solat witir tu sunat kan, tapi sampai gitu sekali. Nak menunjukkan penekanan bahawa solat itu penting. Kan tu dia. Itu ikut mazhab. Ikut nak menunjukkan bahawa
penekanan solat sunat tu amat penting tuan-tuan, amat penting. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni letakkan dalam bab hisul alal solat witir, digalakkan solat witir. Buat tuan-tuan kan. Kalau tak sempat pun buat pada awalnya kan. Nanti kita baca apa hadis tentang waktu dia pula. Begitu juga hadis yang kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli lailin qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laila wa min awsatihi wa min akhirih wa inta witru ila as-sahari, muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, min kulli lailin, pada tiap-tiap malam, qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat witir. Nabi tak pernah tinggalkan sama ada bermukim ataupun bermusafir. Nabi buat tuan-tuan, solat witir. Nabi buat. Min awalil lail, sama ada pada awal malam selepas waktu isyak kan. Sebab tu kalau kata ulama sekiranya dia tak bangun ke apa, takut khawatir tak bangun, dia solat sunat witir dulu. Kan selepas waktu isyak kan, contoh kan. Malam ke 9 ke 10 ke disunatkan solat witir dulu. Kan itu dia. Wa min awsautiha, ataupun pertengahan, pukul 11 12 dah ngantuk kan. Solat witir takut tak sedar. Kan pada akhirnya. Wa min akhiri, ataupun pada akhirnya. Sebab tu kata ulama pada akhirnya afdalnya solat witir, iaitu nak dekat subuh. Wanta witru ila sahari, maka hendaklah selesai solat witir yang hampir suburnya, dah hampir sahurnya, iaitu hampir subuh kan. Solat witir maksudnya sebelumnya datangnya waktu subuh. Solat witir, disunatkan solat witir tuan-tuan. Itu yang seafdalnya. Kalau tuan-tuan yakin boleh bangun malam, lepas tu baru solat witir. Tapi kalau tuan-tuan dah solat witir, sama ada permulaan ataupun pertengahan, lepas tu tuan-tuan dapat bangun malam, tak boleh solat witir 2 kali dalam satu malam kan. Solat seperti biasa saja kan. Solat sunat seperti biasa. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni letakkan dalam bab digalakkan solat sunat witir tuan-tuan. Kadang-kadang kita lalai tuan-tuan kan. Macam kita ambil remeh-temeh, tetapi ini dah antara salah satunya yang sebab solat witir iaitu yang tersirat penting tuan-tuan. Selain kita dah baca hadis sebelum tu, solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, tu sama-sama penting. Solat sunat sebelum subuh dan solat witir ni, Nabi tak pernah tinggalkan. 2 solat ni kan, yang Nabi selalu amalkan dan selalu buat. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni letakkan dalam bab ni. Rasa setakat tu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham daripada hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, terutamanya dalam bab solat sunat ini, terutama solat witir. Mudah-mudahan apa yang kita dapat tuan-tuan dalam pada malam ni tuan-tuan, kita dapat amalkan, kita dapat lakukan, terutama dalam bulan Syaban ni tuan-tuan kan. Solat witir ni rebuat peluang lebih besar, pahalanya lebih besar terutama dalam bulan-bulan Syaban ni tuan-tuan kan. Nak esok kan nanti kan. Esok tuan-tuan rugi. Bukan kita setakat baca majlis dia tu kan, baca Yasin tak, lepas tu selesai, habis balik. Tak, malam tu tuan-tuan bangun. Jangan tinggalkan malam tu kan. Kerana itu Allah Ta'ala beri pengampunan kepada hamba-hamba tuan-tuan. Malam keistimewaan, malam nisfu Syaban tu itu. Malam tu bangun. Jangan dah baca Yasin dah balik, lepas tu tidur. Tak, rugi. Malam tu ada lagi tuan-tuan. Rebutlah peluang ni kan. Jangan setakat sini je. Masjid datang ramai-ramai, dah balik dah selesai, habis relax, lepas tu tidur terbongkar. Tak, malam tu kena bangun juga tuan-tuan. Tahajud, baca Quran, minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita penting. Jadi rasa setakat tu saja tuan-tuan. Apa yang baik kita dapat amalkan, yang buruk kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.